Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke kelas Sejarah Tahun 5 bersama saya, Cikgu As. Topik pembelajaran kita pada hari ini adalah Unit 7 yang di-Pertuan Agong Teras Kedaulatan Negara. Pada hari ini, kita akan melihat kepada 8.1.1 iaitu menyatakan kedudukan yang di-Pertuan Agong. Pada pembelajaran kali ini, kita akan menyusuri sejarah pemerintahan yang di-Pertuan Agong Negara Malaysia. Adakah anda tahu berapakah bilangan pucuk pimpinan sejarah negara Malaysia yang telah diperintah oleh Yang di-Pertuan Agong? Sebenarnya, negara Malaysia telah dipimpin ataupun ditadbir oleh 16 orang Yang di-Pertuan Agong yang telah dipilih. Yang di-Pertuan Agong telah dipilih secara penggiliran sebagai ketua utama negara sejak negara kita mencapai kemerdekaan lagi. Bersemayamnya baginda di atas takhta kerajaan berjaya membawa kestabilan dalam negara kita hingga kini. Jadi mari kita ikuti siapakah pucuk pimpinan 16 orang Yang di-Pertuan Agong di negara Malaysia. Yang di-Pertuan Agong yang pertama di Malaysia berasal dari Negeri Sembilan dan tahun pelantikan baginda adalah Ogos 1957 sehinggalah April 1960. Baginda merupakan almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad. Seterusnya, negara Malaysia dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong kedua yang berasal dari Selangor dan pucuk pimpinan baginda bermula pada April sehinggalah September 1960. Baginda merupakan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Seterusnya, negara Malaysia telah dipimpin oleh Yang di-Pertuan Agong yang ketiga yang berasal dari negeri Perlis. Dan pucuk pimpinan baginda bermula pada September 1960 dan berakhir pada September 1965. Baginda merupakan almarhum Tuanku Syed Putra Al-Haj ibni almarhum Syed Hassan Jamalullah. Yang di-Pertuan Agong yang keempat negara Malaysia berasal dari negeri Terengganu dan tahun pelantikan baginda adalah September 1965 sehinggalah September 1970. Baginda merupakan almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Haji Zainal Abidin. Seterusnya, Yang di-Pertuan Agong kelima berasal dari negeri Kedah. Bermula pada September 1970 sehinggalah September 1975. Baginda merupakan almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Baginda merupakan Yang di-Pertuan Agong yang unik kerana baginda memimpin negara Malaysia sebanyak 2 kali. Jadi kita ikuti di manakah pula pelantikan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia yang kedua. Seterusnya, diteruskan oleh pucuk pimpinan dari Yang di-Pertuan Agong Kelantan pada September 1975 sehinggalah Mac 1979. Baginda merupakan almarhum Sultan Yahya Petra ibni almarhum Sultan Ibrahim. Pucuk pimpinan Yang di-Pertuan Agong Negara Malaysia diteruskan oleh yang ketujuh iaitu Negeri Pahang. Dan tahun pelantikan baginda adalah April 1979 sehinggalah April 1984. Baginda merupakan almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni almarhum Sultan Abu Bakar Riyaduddin Al-Muazzam Shah. Seterusnya,
Yang di-Pertua Agong ke-8 iaitu berasal dari negeri Johor dan pucuk pimpinan baginda bermula pada April 1984 dan berakhir April 1989. Baginda merupakan almarhum Sultan Iskandar Ibnu almarhum Sultan Ismail. Seterusnya kita lihat pucuk pimpinan yang ke-9 iaitu berasal dari negeri Perak dan baginda memimpin dari April 1989 sehinggalah April 1994. Baginda merupakan almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahu. Yang di-Pertua Agong, negara Malaysia yang ke-10 berasal dari negeri Sembilan dan tahun pelantikan baginda pada April 1994 sehinggalah April 1999. Baginda merupakan almarhum Tuanku Jaafar ibni almarhum Tuanku Abdul Rahman. Yang di-Pertua Agong ke-11 berasal dari negeri Selangor. Pucuk pimpinan baginda bermula pada April 1999 sehinggalah November 2001. Baginda merupakan almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Hajj. Seterusnya kita lihat yang di-Pertua Agong ke-12 berasal dari negeri Perlis bermula pada Disember 2001 sehinggalah Disember 2006. Baginda merupakan almarhum Tuanku Syekh Sirajuddin ibni almarhum Tuanku Syekh Putra Jamalullai. Yang di-Pertua Agong yang ke-13 negara Malaysia berasal dari negeri Terengganu. Baginda memimpin dari Disember 2006 sehinggalah Disember 2011. Baginda merupakan Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah. Sekarang baginda sebagai pemimpin Sultan Terengganu. Seterusnya, kita lihat pada yang di-Pertua Agong ke-14 yang mempunyai keunikan iaitu dilantik sebagai yang di-Pertua Agong sebanyak 2 kali. Yang di-Pertua Agong ini berasal dari negeri Kedah dan pucuk pimpinannya bermula dari Disember 2011 sehinggalah Disember 2016. Baginda merupakan almarhum Al-Musta'simu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Hajj Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badri Shah. Baginda menjadi yang di-Pertua Agong ke-5 pada sebelumnya. Dan kali kedua, baginda dilantik sebagai yang di-Pertua Agong ke-14 negara Malaysia. Seterusnya, pucuk pimpinan diteruskan oleh yang di-Pertua Agong ke-15 dari negeri Kelantan pada Disember 2016 hinggalah Januari 2019. Baginda merupakan Sultan Muhammad ke-5. Sekarang kita lihat yang di-Pertua Agong terbaru kita ataupun terkini iaitu yang di-Pertua Agong ke-16 iaitu Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Baginda dilantik pada Januari 2019 sehinggalah kini. Dan baginda merupakan Sultan Pahang pada sebelumnya. Setelah kita melihat kepada 16 tunjang ataupun pucuk pimpinan yang di-Pertua Agong sebelum ini di negara Malaysia, sekarang mari kita lihat apakah kepentingan taat setia kepada raja dan juga negara. Terdapat beberapa kepentingan taat setia kepada raja dan negara, antaranya adalah supaya negeri kekal aman dan tiada perpecahan antara rakyat yang pelbagai kaum dan agama. Yang kedua, sebagai penghargaan jasa pemimpin dalam membangunkan negeri tersebut. Dan yang seterusnya ketiga, kepentingannya adalah kesetiaan, adalah semangat untuk menyatupadukan rakyat dan dapat melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sedia berkorban untuk negeri dan negara demi mencapai keamanan sejagat. Secara rumusannya,
Pada hari ini kita telah melihat kepada sejarah kepimpinan 16 orang yang di-Pertuan Agong Malaysia. Dan juga kita telah melihat kepada beberapa kepentingan taat setia kepada raja dan negara. Cikgu harap apa yang kamu peroleh ini dapat kamu manfaatkan sehari-harian dan juga dalam pembelajaran sejarah kita pada hari ini. Okay, cikgu rasa cukup setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.